Bagi pengenalan tajuk isu kekurangan guru berkemahiran dalam bidang kokurikulum di sekolah, kekurangan guru mampu mempengaruhi prestasi kurikulum di sekolah, di mana terdapat satu kajian iaitu kajian Long pada tahun 1977 telah membuktikan bahawa masalah kekangan tenaga pengajar dan juga masa dalam bidang kokurikulum menyebabkan aktiviti kokurikulum di sekolah menjadi kurang proaktif, di mana kita memerlukan guru yang berkemahiran dalam bidang kokurikulum demi keselamatan dan juga keberkesanan aktiviti kurikulum di sekolah. Ini dapat dikesan melalui Surat Berkeliling Ihtisas Bil 9/2000 iaitu Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta kegiatan kurikulum dan sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah. Seterusnya adalah SWOT. S iaitu strength, kekuatan adalah untuk memenuhi objektif ataupun syarat keperluan guru kokurikulum di sekolah tersebut. Yang kedua adalah untuk membentuk nilai kerjasama antara guru dan juga pelajar. Bagi weakness iaitu kelemahan, iaitu yang pertama tidak cukup guru bagi pengawalan aktiviti di luar dan di dalam sekolah. Yang kedua adalah kekurangan guru berkemahiran dalam menguruskan aktiviti kokurikulum di sekolah. Ini dapat mempengaruhi keberkesanan kurikulum di sekolah. Seterusnya adalah opportunities ataupun peluang. Yang pertama adalah kita dapat memberi peluang kepada guru yang bukan dalam bidang kurikulum untuk menceburi bidang kurikulum. Dan kedua adalah dapat menambah pengalaman dan juga pendedahan seorang guru tersebut. Yang terakhir adalah threat ataupun ancaman, iaitu terdapat kekangan masa antara guru dan juga pelajar dalam bidang untuk mengendalikan kokurikulum. Ini juga termasuk dalam membebankan tugas seorang guru. Strategi yang pertama iaitu melalui strength, KPM perlu meletakkan syarat kepada bakal guru perlu seorang yang aktif dalam bidang kurikulum bukan sahaja di alam universiti, malah dari bangku sekolah lagi. Seterusnya, pihak pentadbiran perlu menjalankan satu kem atau aktiviti yang melibatkan murid dan guru bagi mengeratkan lagi hubungan antara dua pihak ini. Dan akhir sekali, murid sendiri perlu memberikan kerjasama sepanjang aktiviti kurikulum dijalankan agar objektif kurikulum itu dapat dicapai dengan mudah. Analisis yang kedua iaitu opportunity. KPM sendiri perlu menyediakan intensif ataupun bonus kepada para guru yang aktif secara sukarela dalam aktiviti kurikulum. Dan seterusnya, KPM sendiri perlu mewujudkan satu kursus yang wajib kepada semua guru dalam bidang kurikulum. Analisis strategi yang ketiga iaitu weakness. KPM sendiri perlu menyediakan suatu jurulatih yang mahir dalam bidang kurikulum. Sebagai contohnya, KPM perlu bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan menjadikan paramedik yang terlatih sebagai jurulatih kepada para pelajar. Seterusnya, guru juga perlu mengikuti kursus pengurusan kurikulum yang telah ditetapkan oleh kerajaan demi memantapkan lagi kurikulum di sekolah itu. Dan analisis yang terakhir iaitu threat ataupun ancaman. KPM dan pentadbiran perlu sama-sama memastikan aktiviti kurikulum dapat dijalankan setiap minggu mengikut perkeliling yang telah ditetapkan oleh negara. Dan yang terakhir, KPM perlu mewujudkan satu jawatan baru sebagai pembantu guru yang dapat membantu kerja pengkeranian guru. Dengan secara tidak langsung, ini dapat meringankan lagi beban sebagai seorang guru. Sebagai kesimpulan yang dapat diungkapkan, setiap pihak perlu bersama-sama bekerjasama dan janganlah menuding jari menyalahkan pihak lain. Setiap pihak mempunyai peranan masing-masing untuk mengatasi masalah kekurangan guru berkemahiran dalam bidang kurikulum ini. Sememangnya perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak. Kerana apa? Kerana masa depan negara bergantung kepada generasi yang sedang dididik dalam sistem pendidikan negara kita sekarang. Sekian.